tahu bahawa kita masih berada dalam fasa pertama lah. Fasa pertama pemberian vaksin yang nanti akan pergi kepada fasa kedua dan fasa ketiga. Walaupun yalah Dr. Aino ada sebut tentang pendaftaran tadi kan, baru dalam 20% daripada populasi penduduk Malaysia. Cuma di sana saya kira ada beberapa perkara lagi lah selain daripada kebimbangan masyarakat, mungkin dari sudut akses kepada MySejahtera, penduduk-penduduk luar bandar apa semua. Jadi itu kita kena ambil kira juga faktor tersebut. Tapi memang kita tak dapat nafikan bahawa akan ada beberapa peratus daripada populasi masyarakat kita yang masih lagi ragu-ragu berkenaan dengan vaksin. Terutamanya berkenaan dengan kesan sampingan vaksin seperti mana yang kita sebutkan tadilah. Ialah sebab walaupun program vaksinisasi untuk penyakit COVID-19 ni, COVID-19 ni satu benda perkara yang baru, tapi sebenarnya vaksin ni dah lama berada dalam masyarakat kita. Yang saya kira kalau kita tengok dari sudut sejarahnya, program vaksinasi ataupun imunisasi di tanah air kita ini, dia bermula sejak daripada penyakit smallpox lagi. Maknanya dia bermula sejak daripada penyakit dipanggil cacar air itu lagi, dan dia diteruskan dengan program untuk kanak-kanak, imunisasi untuk kanak-kanak, imunisasi untuk wanita mengandung, imunisasi untuk orang yang nak pergi ke luar negara. Seperti mana orang yang pergi haji dia kena ambil meningococcal kan, vaksin meningococcal. Jadi sebenarnya program vaksinasi atau imunisasi ini adalah satu perkara yang telah lama berjalan. Cuma disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini yang menyebabkan seluruh dunia berusaha untuk mencari penyelesaian, dan antara satu penyelesaian yang terbaik adalah penemuan vaksin ni. Yang saya kira kalau dari sudut kita sepatutnya bersyukur kepada Allah SWT bila mana Allah SWT bagi ujian yang besar kan. COVID-19 ini bayangkan ekonomi terjejas, sosialnya, pendidikannya, kalau ikut berapa ramai yang bunuh diri disebabkan oleh pandemik ini. Jadi kalau kita alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Bila mana Allah SWT bagikan satu kesusahan, akan ada kemudahan selepas tu. Alhamdulillah kita jumpa vaksin, dan kita kena ingat bahawa bila mana kerajaan dia buat suatu polisi kesihatan awam, kita akan melihat kepada beberapa pertimbangan, dan di antara pertimbangan itu ialah kita kalau boleh kita mahu perkara yang terbaik dan selamat untuk masyarakat kita. Termasuklah dari sudut kita tak boleh nak nafikan bahawa setiap ubat yang kita masukkan ini memang ada kesan sampingan yang tersendiri. Terutamanya vaksin ni, sebab vaksin ni dia akan membentuk imuniti tubuh. Kalau kita belajar apabila sebelum daripada imuniti tubuh itu mula nak terbentuk, dia akan ada sel-sel radang, inflammatory cell yang akan mula bertindak untuk dalam proses pembentukan antibody itu. Jadi bila mana sel radang itu mula bertindak, dia akan ada beberapa kesan sampingan. Cuma saya ingin maklumkan kepada hadirin yang mendengar dan kepada masyarakat kita di luar sana, apabila kita mahu untuk buat program vaksinasi ini, sebelum vaksin itu diberi kepada masyarakat, dia akan melalui beberapa ujian fasa klinikal. Contoh ujian, dia biasa ada 3 fasa ujian klinikal, 3 fasa ujian klinikal. Yang pertama melibatkan puluhan orang, yang kedua melibatkan ratusan orang, dan yang ketiga melibatkan ribuan orang. Dan sebelum untuk menjalankan ujian pada manusia, ubat itu perlu dipastikan selamat ke atas haiwan dulu. Apabila haiwan dipastikan selamat, baru akan dibuat ujian kepada manusia, dan bila mana ujian tersebut kita akan melihat kepada kesan sampingan dan keberkesanan vaksin itu. Dan kalau kita lihat dalam kajian yang dibuktikan vaksin Pfizer ataupun Sinovac ke apa semua, sebenarnya kesan sampingan itu adalah kebanyakannya adalah kesan sampingan yang ringan, sederhana, yang tidak akan menjejaskan aktiviti seseorang. Tadi macam Dr. Aina sebut tentang Bell palsy lah. Kalau kita tengok, kita awal ni kita akan tengok faktor risiko kan. Berapa peratuskan risiko seseorang itu untuk dapat Bell palsy. Kalau dalam kajian dia sebenarnya, dalam ujian klinikal tu tidak ada orang yang dapat Bell palsy. Tapi bila dia tengok kepada kita buat anggaran dan kita ada beberapa pengiraan yang tersendiri, jadi kita katakan bahawa dalam 1 ke 100,000 yang mungkin akan ada Bell palsy, itu pun Bell palsy itu dia akan pulih kan, dia akan pulih dengan sendirinya dalam masa beberapa bulan. Tapi kalau kita lihat seluruh dunia, hari ni saya kira lebih kurang 200,000 orang yang telah disuntik oleh vaksin, yang kebanyakan mereka apabila disuntik oleh vaksin ni, kesan sampingannya adalah ringan ke sederhana, dan dia akan pulih dalam masa beberapa hari. Mana pulih dalam masa beberapa hari, dan kalau ada kesan sampingan kita akan pantau.
pemantauan akan dibuat oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau ada orang yang kita rasa kemungkinan untuk ada jangkitan anafilaksis ataupun kita panggil alergik yang teruk kan, kita ada standby ICU. Mana kita semua perkara kita dah siapkan. Mana kita tak mahu apabila rakyat kita disuntik, dia akan menjejaskan kesihatan dan menjadi satu impak yang lagi buruk pada masyarakat. Jadi itu semua ada pertimbangan kita, dan bila mana kita membuat satu pertimbangan, kita akan bagi perkara yang terbaik untuk masyarakat. Dan kalau ada kesan sampingan pun, kesan sampingan itu adalah minimal dan dia akan pulih dalam beberapa hari. Dan kalau ada kesan sampingan, kita akan terus memantau, dan kalau dia develop simptom ataupun penyakit yang teruk, dia akan terus mendapat rawatan. Jadi itu saya tekankan supaya kita semua yakin bahawa akan ada pihak yang memantau dan akan ada pihak yang merawat kita kalau ada kesan sampingan. Saya dah dapatlah juga vaksin hari tu, memang ada jugalah rasa kesan sampingan dia, memang keletihan, memang letih. Hari tu jadi letih, sakitlah dekat bahagian injection tu. Tapi dia tak immediate. Dia bila petang dia baru sakit, kemudian esoknya tak boleh angkat tangan. Tapi alhamdulillah 12 jam saja doktor. 12 jam kemudian alhamdulillah dah okey dah lah. Ada jugalah kawan-kawan yang sakit kepala, yang ada yang demam sikit, tapi alhamdulillah dia punya kesan tu adalah kesan sampingan yang minimum sajalah. Dia nak tambah sikit doktor. Tambah sikit doktor Ainul. Kalau daripada report CDC Atlanta, daripada dia buat tu masa 23 juta orang rakyat Amerika disuntik, memang kesan sampingannya disebut ada pening, headache, sakit kepala, dizziness, musing, dan dia ada lethargic, mana dia rasa letih, fatigue. Tapi dalam report tu dia akan pulih dalam masa 2 ke 3 hari. Mana paling maksimumnya adalah 3 hari. Jadi maknanya masa beberapa hari saja dia akan sembuh. Tu memang ada report daripada CDC Atlanta. Okey. Okey doktor, baik doktor. Selain kesan sampingan, ada juga kebimbangan lain masyarakat. Mereka mempersoalkan adakah vaksin ni macam status halal dia kan. Jadi dia meragui bahan-bahan dalam vaksin COVID-19 tu. Boleh doktor jelaskan sedikit mengenai bahan-bahan? Itulah antara isu yang bermain dalam pemikiran masyarakat kita. Cuma dalam saya cubalah sedikit sebanyak sentuh berkenaan dengan apabila kita tengok dalam hadis Nabi SAW kan. Saya terkesan dengan ada satu hadis yang bila mana Nabi SAW berjumpa dengan seorang Arab Badui. Arab Badui tu dia ada satu penyakit. Dia ada penyakit. Dan bila mana dia tanya, Nabi SAW tanya dia, apa ubat? Mana untuk penyakit kamu ni, kalau tempat kamu, kampung kamu tu apa ubat dia? Lalu si Badui ni sebut, dia kata ubat ni adalah air kencing unta. Kan? Kita maklum kalau air kencing unta ni dia confirm najis kan, air kencing unta. Tapi Nabi SAW membenarkan Arab Badui itu untuk minum air kencing unta itu bagi merawat penyakitnya. Jadi itu antara satu kaedah yang besar yang jadi asas kepada mudarat dalam bidang kesihatan, bahawa kita boleh berubat dengan perkara yang walaupun dia adalah perkara yang najis. Cumanya saya nak sentuh berkenaan dengan vaksin. Kalau kita ambil yang fasa pertama ni adalah vaksin Pfizer kan. Vaksin Pfizer, kalau saya ada buat satu post dalam saya punya Facebook lah. Boleh like lah mana saya punya Facebook tu. Ada saya cerita berkenaan bila saya baca daripada report daripada FDA, Food Drug Agency di Amerika Syarikat yang mengawal semua ubat di Amerika Syarikat. Jadi dia akan pantau semua bahan. Mana semua bahan-bahan tu dia kena declare kepada FDA. Jadi kalau vaksin Pfizer ni, bahan dia yang pertama adalah mRNA virus. Kita tahu Pfizer ni adalah dia punya asas ni adalah mRNA virus. Yang kedua adalah lipid. Lipid, mana lemak. Sebab bila dia dah ada mRNA virus, dia kena ada kapsul untuk selaputi mRNA itu. Jadi dia guna lemak kan. Dia guna lemak, lipid. Dan yang ketiga adalah garam. Dia ada dalam 4 jenis garam. Dia ada sodium bicarbonate apa semualah. Tapi saya tak detailkan. Ada 4 jenis garam. Yang tujuan garam ni adalah untuk menstabilkan pH. Supaya pH ubat dia akan sama dengan pH yang ada dalam tubuh badan manusia. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah sukros, gula. Gula ni untuk apa? Untuk sebab vaksin Pfizer ni dia memerlukan suhu yang sejuk, yang teramat sejuk untuk maintainkan dia punya cold chain dia. Jadi tujuan sukros ni ialah supaya mRNA itu dia tidak terjejas. Sebab sukros ni dia macam penebak haba. Dia bertindak sebagaimana penebak haba. Jadi apabila
tiga bahan ni kalau kita tengok, yalah kalau Dr. Ainul biasa memasak kan. Kalau kita memasak, kalau kita lah memasak sup kan. Saya di masa Mesir dulu biasa masak sup kawarek, sup kaki lembu kan. Kalau dalam sup tu dia ada apa? Dia ada lemak, dia ada garam, dia ada gula. Jadi itulah bahan asas yang ada dalam vaksin mRNA Pfizer tu. Jadi kalau kita tengok dari sudut bahan-bahan itu, kita tanya di manakah bahan yang meragukan? Ataupun di manakah bahan yang halal? Semua dia declare bahan-bahannya tak ada bahan semua dia declare. Cuma kalau yang menariknya nanti fasa kedua nanti mungkin kita akan ada vaksin Sinovac kan daripada China kan. Sinovac doktor. Pfizer sebab orang fasa ketiga nanti diorang nak dapat Sinovac kan. Ramai yang risau juga apa pula Sinovac. Pfizer diorang dah biasa dengar dah. Okey, kalau Sinovac ni yang lagi menarik Sinovac ni Dr. Ainul. Sinovac ni Indonesia, negara Indonesia dia menggunakan dua vaksin yang utama lah, Sinovac dan AstraZeneca. Tapi kebanyakan ni adalah Sinovac dan Jokowi sendiri telah menerima 2 dos. Jokowi telah menerima 2 dos vaksin Sinovac dan mesej yang disampaikan oleh kempen imunisasi Indonesia ni, vaksin aman dan halal. Vaksin ni aman dan halal. Dan yang menariknya Majlis Ulama Islam Indonesia dalam proses pembuatan vaksin tu, dia memantau, dia pergi ke kilang Sinovac yang menghasilkan vaksin Sinovac dan dia pantau dari sudut proses penghasilannya. Dan dalam keputusan akhirnya ialah Majlis Ulama Islam Indonesia memutuskan bahawa vaksin Sinovac ini halal kerana yang pertama dia tidak ada unsur babi. Kita ialah kalau ada unsur babi memang confirm lah kita haji dah halal. Mana pertama tak ada unsur babi. Yang kedua, dia tidak ada unsur janin manusia. Kan biasa orang dengar vaksin ni ada janin lah. Dia tidak ada mengambil sebarang unsur yang melibatkan manusia. Janin ke bangkai ke tak ada. Cuma dia ada ketiganya adalah dalam proses penghasilan vaksin ni dia melibatkan virosel. Yalah virosel ni ramai orang bunyi sebab virosel ni adalah daripada sel ginjal kera kan. Mana monyet dia ambil sel ginjal, jadi dia kira najis sebab dia bangkai. Mana-mana yang keluar binatang yang bangkai itu adalah najis kan. Sebab dia bukan binatang yang halal dimakan, tidak disembelih, jadi mana-mana bahan tubuhnya adalah najis kan. Cumanya kita kena faham bahawa dalam proses penghasilan vaksin Sinovac ni, virosel ni dia guna sebagai macam baja doktor. Dia sebab kita nak biarkan virus tu, sebab dia Sinovac ni dia gunakan virus yang diaktifkan, virus yang tak aktif. Jadi untuk biarkan virus tu, dia gunakan virosel ni sebagai baja untuk supaya sel virus tu dia boleh berkembang, hasilkan dalam kuantiti yang besar dan virus tu dia akan dimatikan nanti, barulah dia akan dijadikan sebagai bahan asas dalam pembuatan vaksin kan. Jadi kalau dia baca ni, sebab tu dalam keputusan Majlis Ulama Islam Indonesia dia kata apa? Dia kata walaupun penghasilannya melibatkan barang yang disebut sebagai najis yang sederhana kan, najis yang sederhana virusel ini, tapi dia telah disucikan. Sebab untuk menghasilkan produk akhir tu, dia terpaksa melalui proses penyulingan yang disuci, dibersihkan dengan air suling yang banyak. Akhir sekali lah produk akhir tu dia tak ada dah virosel. Macam kita tanam pokok rambutan, kita guna baja tai ayam. Baja tai ayam. Pokok rambutan tu walaupun dia gunakan baja tai ayam, tapi tai ayam tu dah tak ada dah. Dia dah masuk nutrien yang jadi rambutan. Dia makan buahnya. Dia dah jadi halal. Jadi itulah lebih kurang proses vaksin Sinovac. Dan memang dipantau dan dia disebut dalam yang terakhir sekali, sebab yang terakhir dia kata bahawa dalam kilang ini hanya menghasilkan vaksin Sinovac saja dan tidak menghasilkan barang lain dan tidak bercampur dengan ubat-ubat lain dan proses pembuatan yang lain, yang menyebabkan akhir sekali keputusannya Majlis Ulama Indonesia memfatwakan bahawa vaksin Sinovac ini halal dan dia tidak ada unsur najis. Jadi itu antara keyakinan yang kita perlu ada. Alhamdulillah sangat jelas lah ya, sebab Indonesia dia dah pakai dulu, jadi dia dah sampai ke tahap tu buat kajian. Sepatutnya kita lebih yakin lah. Okey doktor, baik seterusnya kita dah jelas lah mengenai isu halal, mengenai isu bahan-bahan tadi kan. Seterusnya pasal vaksin COVID ni sendiri. Masih ramai yang percaya bahawa pengambilan vaksin ni akan memberikan risiko yang lebih tinggi kepada individu untuk dijangkiti virus COVID-19. Macam kita ni tak ada penyakit, kita cari penyakit doktor, faham tak? Contohlah, diorang ni tulis komen kan, mereka ni macam lebih rela lah dapat COVID-19 sendiri secara semula jadi daripada disuntik penyakit tu sendiri. Apa pandangan doktor? Yalah tadi
Dr. Aina dah sebut tentang herd immunity kan, mana immunity berkelompok. Kita memerlukan 70% daripada masyarakat populasi kita untuk disuntik vaksin dan mendapat immunity berkelompok. Di awal-awal pandemik ni muncul kan. Sebab dia pandemik ni satu benda yang baru. COVID-19 ni satu benda yang baru. Jadi dalam kesihatan awam sendiri kan, sebab kesihatan awam ni dia berkaitan dengan polisi pengawalan penyakit. Jadi di seluruh dunia ni ada macam-macam pandangan. Ada satu pandangan, ada beberapa negara yang dia kata sebab kalau kita nak lockdown kan, kita nak buat total lockdown untuk mengurangkan kadar transmisi jangkitan, merendahkan kadar transmisi jangkitan, dia akan mendatangkan impak dari sudut ekonomi. Jadi diorang ni, maknanya ada setengah negara dia kata kita kena induce herd immunity sendiri. Mana kita biarkan masyarakat kita ni kena penyakit COVID-19 apa semua, biar satu masyarakat dia dah develop herd immunity secara semula jadi melalui penyakit. Bertebaranlah semua tanpa bertebaran semua. Tapi kesannya akhir sekali, contoh macam saya ambil daripada UK, United Kingdom, selepas dia buat polisi ni, dia punya jangkitan tu spike sampai 1.3 juta kes COVID-19. Dan dia mendatangkan kesan yang besar kepada sistem kesihatan. Sistem kesihatan jadi runtuh, ICU makin ramai orang, akhir sekali kadar kematian meningkat. Sebab itulah WHO dan kenyataan dia kata tidak boleh kita nak induce herd immunity secara semula jadi. Sebab kesannya, impaknya besar. Dalam konsep kesihatan awam ni, kita tidak boleh menginducekan ataupun menghasilkan immunity berkelompok ini secara semula jadi melalui kita bagi orang expose pada penyakit. Biarlah semua orang kena penyakit, biar akhir sekali develop herd immunity. Dia tak boleh macam tu konsep dia. Kita kena cari cara yang selamat macam mana? Dengan vaksin. Vaksin ni adalah kaedah untuk menghasilkan immunity tubuh secara selamat. Yelah ada orang kata macam Dr. Ainul sebut kan, saya tak mungkin kena pun. Sebab apa saya nak suntik? Awak tahu mana awak tak mungkin kena? Mungkin akan datang, awak akan kena. Jadi sekarang ni kita kena ingat bahawa dia ada dua peranan vaksin ni. Pertama, untuk melindungi diri kita. Yang kedua, dia adalah satu komitmen kita bersama untuk putuskan jangkitan. Kita tengok kesan impak dari sudut ekonomi. Berapa lama yang kita nak buat PKP? Saya tanya yang ada hari ni. Kita nak PKP sampai setahun ke? 2 tahun ke? Anak tak payah pergi sekolah. Lepas pada ni ada lagi sekolah tutup ke? Ataupun kita nak hidup kita kembali normal? Nak hidupkan kembali normal, kita kena putuskan jangkitan ini. Kita kena tamatkan pandemik ni. Caranya macam mana? Antara caranya adalah kita kena inducekan ataupun kita kena hasilkan immunity berkelompok dalam masyarakat kita melalui apa? Dengan cara jalan yang paling selamat, iaitu dengan diberi vaksin. Dan inilah antara satu cara untuk kita, satu langkah kita bersama untuk putuskan jangkitan. Itulah bagi saya lah, fasa pertama ni dia bukan satu lagi fasa yang kritikal, tapi dah masuk fasa kedua, ketiga yang kita nak bagi secara kelompok yang besar kepada masyarakat kita. Itulah fasa yang kritikal yang memerlukan sumbangan kerjasama daripada kita semua. Jadi itu antara benda yang kita faham bahawa sebenarnya kita ambil vaksin ni, dia bukan sahaja nak melindungi diri, tapi dia adalah satu usaha, satu tindakan, satu gerak kerja, satu jihad untuk kita memutuskan jangkitan COVID-19 ini dan kita boleh kembali dalam kehidupan yang normal. Itu antara benda yang kita kena faham lah. Yalah, tagline-nya lindungi diri, lindungi semua kan? Betul. Lindungi diri, lindungi semua. Betul. Okey. Itulah sebab hari tu pun masa ICU tengah apa ni, sebab saya sendiri yang bertugas di ICU, kita tengok sendiri kena apa ni, pesakit yang tenat kan. Pesakit yang tenat kami kena rujuk kepada, saya di Hospital Ampang, kena rujuk ke Sungai Buloh, kena rujuk di Hospital Kuala Lumpur. Ada satu tahap tu memang tight lah, memang tight. Jadi sistem kesihatan kita tak mampulah kalau kita nak buat herd immunity secara secara semula jadi tu memang tak boleh lah, tak boleh. Okey, seterusnya Dr. soalan. Belum itu. Dia ada satu cara lagi. Kalau kita tak nak vaksin, kita buat total lockdown saja. 2 tahun, 3 tahun. Cuma persoalan ni kita sanggup ke tidak? Sebab kita nak putuskan jangkitan kan? Pergi sekolah ni dah seronok sangat dah ni. Kawan balik. Jadi tak dapat tidak, itulah kena ambil juga vaksin. Jadi itu antara benda yang kita kena tahulah. Okey doktor. Fahamlah kot semua orang. Memang inilah dia usaha kita, ikhtiar kita untuk menghentikan pandemik ini. Okey, seterusnya kita dah cerita pasal apa ni, bila kita dah dapat vaksin tu doktor, jika kita ambil kan sekarang ni banyak dah test kan,
Jadi bila kita ambil ujian COVID-19, adakah dia akan detect virus COVID-19 tu dalam badan? Kalau dia positif tu kita kena bimbang ke macam mana? Sebab semua orang pun dah ambil kan? Iyalah, betul. Jadi sebab itulah dalam kalau kita tengok kepada dunia lain lah, mana tempat lain yang dah ambil, dari sudut keberkesanan vaksin lah, keberkesanan vaksin ni, contoh kalau di Israel ni antara satu negara yang kadar pengambilan vaksin dia tinggi. Sebab dia Israel ni dia ada, yalah walaupun dia Yahudi musuh kita kan, tapi dia ada satu sistem kesihatan yang saya kira canggih, yang dia boleh mengumpulkan semua maklumat. Dia boleh capture semua maklumat rakyat dia dari sistem kesihatan dia, yang menyebabkan Israel ini dia bekerjasama dengan Pfizer. Supaya Pfizer dia boleh, macam Israel ni satu uji kaji besar lah untuk Pfizer, untuk tengok kesan vaksin apa semua. Dan dia memang antara satu pemantauannya adalah dia memantau apabila seseorang itu dah diambil vaksin, bila kita test PCR, sebab dia ada, kita sekarang ni kita biasa dengarkan PCR kan, bila mana kita ambil throat swab tu, kita akan masukkan dalam makmal untuk kita test ada ke tidak virus dalam tubuh badan seseorang. Jadi bila dia ambil, bahawa memang kita tengok bahawa bila disuntik vaksin ni, PCR tu memang dia tiada ada. Dia daripada lebih kurang dalam 90% masyarakat dia yang dibuat PCR sampel tu memang dia tidak ada jangkitan lain. Tapi kita ingat bahawa sebab dia setiap vaksin yang kita ambil ni dia ada kaedah yang pelbagai dan dia ada teknik yang pelbagai, macam Pfizer lain, Sinovac lain sistem dia kan. Jadi kadar keberkesanan tu dia berbeza-beza. Cumanya WHO dia menetapkan bahawa keberkesanan tu kita tengok dari sudut 50% lebih ke atas. Mana 50 keberkesanan yang lebih tinggi daripada 50%, maka dia dah dikira bagus. Kira okey untuk kita develop immunity berkelompok. Jadi memang dia dalam tempoh tu memang akan ada lah. Memang dalam 50 dah kita bagi berapa juta orang, mungkin akan ada sebahagian kecil yang mungkin boleh kena virus. Tapi dia kena ada tengok satu perkara lagi. Yang pertama kita tengok dari sudut keberkesanan, mana dia dah tak ada virus. Yang kedua, kita tengok dari sudut komplikasi. Bila dia orang buat kajian, memang bila pengambilan vaksin ni, bila kita bagi vaksin dalam komuniti, dia ada dua perkara. Dia menurunkan kadar kemasukan ke hospital. Mana orang yang develop tu walaupun dia ada simptom, tapi dia tidak ada komplikasi, simptomnya ringan yang tak memerlukan kepada ICU backup apa semua. Dan yang kedua, dia menurunkan kadar mortality, kadar kematian. Jadi itu antara perkara yang besar juga, sebab kalau kita lihat influenza kan, flu maknanya sesama biasa. Sesama ni ramai orang kena sesama, tapi peratus kematian dan komplikasi itu rendah. Jadi tak perlu ambil, tak ramailah yang ambil vaksin influenza, walaupun ada. Yang ambil kebanyakannya lah frontliner saja kan. Pegawai kita hadapan. Ambil, dah tahu dah ambil. Petugas baris hadapan saja. Tak nak kerja macam mana. Tapi masyarakat biasa tak ambil kan. Sebab apa? Sebab dia kan sesama, tak ada. Jadi nanti kalau kita pemberian vaksin ni, pertama dia mungkin akan rendahkan kadar transmisi jangkitan tu, dia akan putus. Yang kedua, kalau ada pun dia adalah simptom yang minimal, mana kesannya tidak ada komplikasi, dan dia akan mengurangkan kadar kemasukan ke hospital dan kadar kemasukan ke ICU, dan dia akan mengurangkan kadar mortality, mana kadar kematian. Jadi dia akan jadi macam biasa. Itu satu perkara yang kita kena ingat lah. Yang kedua, kita kena ingat juga kadang-kadang ada test, dia ada test PCR, dia ada satu lagi test rapid antigen untuk antibody. Yang kadang-kadang masyarakat kita ni dia panggil, kalau orang Terengganu ni pokok loncong, maknanya dia kira test tu sama je untuk tengok ada COVID ke tidak, tapi dia sebenarnya sistemnya berbeza. Kalau kita tengok bahawa untuk PCR dia kesan virus, kalau rapid test antigen dia kesan antibody. Jadi kalau kita ambil vaksin, kemungkinan kemungkinan besar rapid test kita akan positif. Sebab apa positif? Sebabnya adalah dia dah mula develop antibody. Antibody tu dah mula terbentuk. Jadi automatiknya rapid test antigen tu dia akan positif. Itu perkara yang kita kena ingat. Ya, yang ketiga juga bahawa dalam tempoh untuk kita ambil vaksin ni, dia memerlukan masa 2 minggu untuk terbentuknya antibody. Dia ambil masa lebih kurang 2 minggu. Kalau selepas daripada 2 minggu, masa itulah baru antibody itu mula terbentuk. Sebab tu hari ini CDC Atlanta di Amerika Syarikat dia telah mengeluarkan satu garis panduan bahawa selepas daripada 2 minggu seseorang itu menerima vaksin,
dia dah boleh untuk buang mask. Dia di Amerika Syarikat lah kat langit. Dah boleh buang mask, dah boleh pergi ziarah orang yang ada risiko yang rendah apa semua, sebab dia kira orang ini dah tak ada risiko dah untuk dijangkiti. Dan sekarang ni dunia pun dia dah mula fikir untuk wujudkan pasport vaksin. Maknanya kalau orang dah take vaksin tu dia kena ada pasport, nak pergi ke mana-mana tunjuk pasport, dah ada vaksin, barulah dia boleh untuk hidup ataupun nak pergi travel ke, nak pergi merantau daerah. Jadi tu antara benda yang perkembangan barulah yang berlaku di seluruh negara ini. Hari ni ramai dah bincang tentang pasport vaksin itu sendiri. Jadi saya kira harap-harap jelaslah berkaitan dengan perkara ini. Yalah. Tadi doktor cakap pasal keberkesanan vaksin ni kan, sebab kita dah biasa dalam kebanyakannya talk semua sebelum ni kita pasal Pfizer, more kepada peminati, maksudnya virus kiranya vaksin yang menggunakan mRNA kan. Jadi doktor boleh ceritakan sikit pasal Sinovac ataupun AstraZeneca, dua vaksin yang akan ni yang kita akan terima juga. Okey. Saya akan cerita lebih berkaitan Sinovac sebab AstraZeneca ni dia ada beberapa isu yang berlaku, dan AstraZeneca sekarang ni dia masih lagi dalam proses untuk, saya tak pasti AstraZeneca ni dah serah ke tidak dia punya result hasil kajian dia kepada NPRA. Jadi masyarakat kena tahu bahawa vaksin ni walaupun dah digunakan di negara-negara lain, dah digunakan di seluruh dunia, tapi untuk masuk ke Malaysia dia kena dapat kelulusan daripada Badan Pengawal Farmaseutika Negara yang mengawal semua ubat dekat Malaysia ni. Dia ada NPRA. Jadi dia setiap vaksin, syarikat vaksin ni dia kena hantarkan dia punya report kajian keberkesanan, report kajian kesan sampingan. Kita akan teliti balik daripada A sampai Z. Kalau kita yakin selamat, baru kita akan luluskan. Jadi yang kemungkinan besar akan luluskan selepas pada ni adalah NPRA dah luluskan berkenaan dengan Sinovac. Jadi saya cerita tentang Sinovac. Sinovac ni isu ni adalah dia punya kajian tu dia buat di 3 buah negara yang berbeza-beza lah. Dan 3 buah negara yang berbeza ni dia punya dia punya keberkesanan tu dia berbeza-beza. Yang pertama di Brazil. Brazil isu dia adalah keberkesanan ni lebih pada 50%. Cuma di peringkat awal tu Brazil declare kata bahawa keberkesanan Sinovac adalah 80%, tapi ada orang tak puas hati apa semua, dia minta buat kajian balik, dia jadi turun kepada 60%. Tapi yang kedua adalah Turki. Turki keberkesanan Sinovac ni tinggi. Dia lebih kurang dalam 80 ke 90%. Sebab tu di Turki ni dia gunakan Sinovac sebagai vaksin yang utama. Dia kajian keberkesanan ni adalah 80 ke 90%. Dan yang ketiga adalah di Indonesia. Cuma di Indonesia ni masalahnya adalah sampel yang kecil sedikit berbanding dengan Brazil dan Turki, tapi dia punya keberkesanan pun lebih kurang sama, dalam lebih kurang 80% ke atas. Cuma jadi secara generalnya vaksin Sinovac ni dia punya keberkesanan ni lebih daripada 60% ke atas, sebab dia ada negara-negara yang berbeza-beza. Cuma saya nak sebut, saya dalam satu artikel tu saya tulis 5 sebab kenapa vaksin Sinovac ni antara vaksin yang terbaik. Saya sebut 5 sebab. Sebab yang pertama saya kata bahawa vaksin Sinovac ni dia gunakan inactivated virus yang telah dimatikan. Virus yang telah diaktifkan. Jadi ini sebenarnya satu kaedah konvensional yang telah terbukti berkesan. Yang telah terbukti berkesan. Dulu kita selalu ambil apa doktor? Ambil polio, measles. Jadi semua tu vaksin, dan yellow pox mana kita panggil sebagai yang dah dimatikan tu, mana yang virus penyakit yang dah eradikasi tu, smallpox tu dia juga adalah virus yang diaktifkan. Jadi keberkesanan ni dah terbukti. Yang kedua, kalau dibandingkan side effect-nya lah, sebab dia tidak mengandungi bahan aktif virus. Jadi bila dia tak mengandungi bahan aktif virus, jadi dia punya kesan sampingan dan dia punya kesan alergik. Maknanya kalau ikutkan vaksin Sinovac ni untuk orang alergik dia lagi selamat berbanding dengan vaksin Pfizer. Sebab dia tak mengandungi unsur virus, sebab dia virus ni dah betul-betul aktif. Cuma dia sekadar bila masuk tubuh tu, tubuh dah boleh kesan. Jadi itu antara yang saya seraikan 5, termasuklah dengan beberapa kajian yang dibuat tu. Tapi saya nak sebutkan bahawa sebenarnya vaksin Sinovac ni kalau kita tengok di Indonesia, di Turki dan di
pelbagai negara mereka menggunakan vaksin Sinovac ini. Atau di Hong Kong sendiri pun dia gunakan vaksin Sinovac ini untuk sebagai vaksin yang utama lah untuk pandemik COVID-19 ini. Jadi saya rasa masyarakat kena yakinlah. Dan saya dapat hari ini kita baca berita bahawa KJ sendiri, Khairi Jamaluddin, sebagai Menteri Sains yang mengendalikan pasal vaksin ni, dia akan menjadi orang yang pertama. Dia kata dia akan jadi orang yang pertama untuk terima vaksin Sinovac. Dan Jokowi sendiri dah terima vaksin Sinovac. Jadi ini yang saya kira antara dua tokoh politik besar lah dalam dunia ni ataupun dekat Malaysia sendiri. Jadi kalau dia pun yakin dengan Sinovac, jadi kita maknanya kena sama-sama yakin lah. Itu antara kunci dia. Saya ambil soalan daripada audiens sikit ya, Doktor. Ya, boleh. Ada soalan, dia kata kerajaan mengambil beberapa jenis vaksin COVID untuk diberikan kepada rakyat. Ada yang menganggap vaksin yang mahal diberi kepada orang atasan dan vaksin yang murah kepada rakyat biasa. Macam mana nak menjawab tanggapan yang salah ni, Doktor? Dia isunya Dr. Ainun, dia bukan disebabkan oleh vaksin ni, dia bukan disebabkan oleh kayangan ke ataupun level atas, level bawah. Dia isunya adalah dari sudut produk yang sampai ke Malaysia ataupun kita panggil dari sudut bilangan dos yang ada. Kan sebab kita sekarang ni tengah berebut sekarang ni. Amerika berapa juta rakyat nak disuntik, Israel berapa juta rakyat nak disuntik. Jadi satu dunia memerlukan kepada vaksin yang tu. Jadi menyebabkan negara kita ni dia terpaksa untuk cari vaksin yang pelbagai supaya kita dapat menampung dan kita dapat proses imunisasi kita ni berjalan dengan lancar. Jadi itu satu cabaran sebenarnya. Sebab itulah dalam dunia hari ni, dari kesihatan awam lah, kita bincang dari sudut ketidaksamarataan antara kuasa besar, negara kaya, negara miskin dari sudut vaksin COVID-19 ini, yang WHO sendiri dia dah terpaksa wujudkan satu inisiatif yang dipanggil inisiatif COVAX untuk bantu negara-negara yang miskin untuk mendapatkan vaksin. Jadi ini sebenarnya satu perkara yang masyarakat kita kena tahulah. Sebab dia bukan isu kayangan ke tidak, dia isunya berapa banyak vaksin yang kita ada. Availability, maknanya keberadaan vaksin itu sendiri. Kalau boleh, saya rasa rakyat negara kita ni semua nak suntik Pfizer belaka ataupun Moderna kan, atau apa. Tapi masalah tak ada bahan nak macam mana. Jadi itu antara benda yang masyarakat kita kena itu antara perkara yang kita kena sedar lah. Okey. Ada pula doktor pandangan daripada setengah, dia kata tiada keperluan untuk mengambil vaksin kerana setengah individu, ada yang maksudnya mereka ni tak punya risiko mendapat komplikasi yang tinggi. Maksudnya mereka tak ada masalah kesihatan, jadi mereka tak akan dapat komplikasi yang teruk lah. Jadi rasa dia tak payahlah nak ambil virus COVID-19 ni, sebab tengok ramai yang pembawa virus COVID-19 ni ada yang tak ada simptom langsung, kalau ada pun mungkin demam batuk biasa. Dan ramai yang kita tengok hari-hari kadar sembuh tinggi tanpa rawatan yang khusus. Apa komen doktor? Yelah, kadang-kadang masyarakat kita kata, yelah sekarang ni COVID-19 dah macam nak habis dah kan. Mana kes pun dah ribuan, 1,000 lebih, kadar sembuh pun makin tinggi. Cuma dia tetap berada dalam masyarakat kita. Kan, kita sekarang ni kita boleh turunkan kita boleh turunkan kadar kes sebab kita buat PKP. Tak boleh rentas negeri. Kan? Nak boleh balik negeri Selangor pun tak boleh. Nak pergi Langkawi pun tak boleh. Maknanya kita duduk dalam tempat kita je. Jadi itu antara sebab kenapa kita punya kes tu menurun dan kadar sembuh tinggi. Jadi itu antara perkara yang kita sedar. Sekarang ni kita punya matlamat adalah kita nak tamatkan pandemik dan kita nak kembali normal. Jadi caranya macam mana? Antara dia punya sinar adalah kita kena mulakan proses ataupun program imunisasi kebangsaan ini supaya masyarakat kita tu dah sampai kepada 80-70% liputan imunisasi. Kita dah boleh bentuk imuniti berkelompok dan kita boleh tamatkan pandemik ini lebih awal. Sebab kalau kita kalau kita dah ambil vaksin pun kita kena ada, masih perlu lagi mengamalkan norma baru. Pelitup muka kena pakai, penjarakan fizikal kena ada. Tetapi kalau tanpa vaksin kita tak tahu bila akan tamat.
Dengan vaksin, kalau dia buat unjuran, dia sekarang ni ramai yang dah start buat modeling. Antaranya kalau di Amerika Syarikat tu, memang dia dah ada beberapa modeling yang dia buat. Memang menunjukkan bahawa kalau kita mulakan proses vaksinasi ini awal, kita capai imunisasi berkelompok dalam masyarakat kita, maka kita boleh tamatkan pandemik ini dengan lebih awal, dengan lebih cepat. Jadi itu perkara yang kita kena sedar dan kita kena tahulah. Maknanya dia adalah satu tanggungjawab kita, usaha kita untuk putuskan jangkitan. Yalah, nanti saya nak sambung sikit Dr. Ainun kan. Sebelum Dr. Ainun tanya soalan lain. Ada orang tanya pula, kita doa sajalah pada Allah. Kan? Doa saja pada Allah, buat kunut zanzilah apa semua. Cuma kita kena ingat, kalau hadirat sekalian, kita sebagai seorang Muslim, kita baca dalam surah Maryam, Allah SWT cerita kisah Sayyidatina Maryam. Ni kan baru hari wanita kan, hari wanita disambut 3 hari. Jadi kisah Sayyidatina Maryam, bila mana Sayyidatina Maryam ni dia keluar daripada kampung dia untuk melahirkan anak, dia berteduh di bawah sebuah pohon kurma. Allah SWT perintahkan apa? Wahai Maryam, mu goncang pokok kurma. Goncang pokok kurma ni macam goncang pokok sawit. Nak goncang pokok sawit kan? Bukan boleh turun buah. Tapi Allah SWT suruh Maryam goncang. Sebagai ulama kata inilah satu bentuk usaha sebelum daripada tawakal. Mana Maryam goncang, Allah yang turunkan buah. Kita usaha ambil vaksin, Allah lah yang akan menyembuhkan insya-Allah. Tapi ini satu usaha kita. Ada soalan-soalan teknikal Dr. ya. Dia tanya bagaimana dengan ibu hamil dan menyusukan anak. Adakah kedua vaksin Pfizer dan Sinovac selamat? Dia isunya ibu mengandung dan ibu menyusukan anak ni ialah dia sebab apabila kajian itu dibuat kan, ada kajian yang dibuat dalam ujian klinikal fasa ketiga yang saya sebutkan di awal tadi, dia tidak melibatkan ibu mengandung. Sebab sebagai etika kan, etika kita kalau kita Dr. Ainun pun mungkin tahu, dalam etika perubatan ni dia punya prinsip asasnya kita tidak bolehkan harm, mana mendatangkan mudarat kepada seseorang dalam prinsip rawatan kita. Jadi bila mana Pfizer, dia walaupun saya sebut bahawa ujian kepada binatang, ujian kepada animal, mana animal test, animal study, bila dia test kepada binatang yang mengandung atau melahirkan anak, memang dia terbukti selamat. Tapi untuk test pada manusia itu, dia Pfizer terpaksa dalam prasat yang pertama ni dia tak buat. Mana dia tak gunakan. Dia tak jadikan ibu mengandung dan menyusukan anak ni dalam dia punya sampel klinikal ataupun ujian klinikal dia punya sukarelawan tersebutlah. Tetapi jadi bila dia sampai pada keputusan kita, jadi kita tak buat perkara itu. Mana kita tak bagi vaksin kepada ibu mengandung dan menyusukan anak. Tetapi sekarang ini bila dah masuk dah ramai masyarakat yang bagi, apa sekarang ni dia dah mula buat ujian. Kan, dia dah mula buat ujian, maknanya ada ibu mengandung yang sukarela untuk disuntik vaksin di negara luar. Jadi sekali tak silap saya, hampir sekarang ni lebih kurang dalam 10,000 orang ibu mengandung yang telah disuntik oleh vaksin Pfizer ini, dan keputusan setakat ini adalah keputusan yang positif, maknanya dia keputusan yang baik, maknanya dia tidak mendatangkan kesan kepada ibu mengandung. Tetapi kita Malaysia, kita nak report, kita nak keputusan ujian yang lengkap. Memang dah dibuktikan, dah publish dalam jurnal, dia punya result tu macam mana, kita akan analyse balik, dan apabila kita dah confirm, dah pastikan dia selamat, barulah kita akan bagi kepada ibu mengandung dan menyusukan anak. Tetapi untuk frontliner lah, Dr. Ainun dan kawan-kawan kan, dia lah frontliner kan. Kalau doktor yang tengah mengandung, jaga ward COVID-19, kan, dia pula mungkin ID physician kan, ataupun doktor medical lah, hari-hari kerja dia round ward COVID je kan, dalam keadaan mengandung kan. Isunya risiko dia lagi tinggi, risiko dia untuk dapat COVID-19, risiko kepada bayi dia lagi besar kan, untuk mendapatkan komplikasi apa semua. Masa itu kita kena buat pertimbangan lain. Jadi pertimbangan dia kita buat benefit dan harm, maknanya kemudaratan dan kebaikan. Kita kena timbangkan mana yang banyak, dan kalau dia punya kebaikan tu lagi banyak, jadi dia juga terpaksa ambil vaksin. Jadi itu adalah penilaian klinikal yang kita buat kepada seseorang. Secara generalnya, setakat ini kita masih lagi sebut sebagai kontraindikasi, maknanya tak boleh. Sebab nanti bila kajian tu dah keluar, keputusan tu dah ada, kita nilai balik, barulah kita akan tengok dan kita boleh keluarkan. Sebab saya nak maklumkan ini juga, bukan saja ibu mengandung doktor. Sekarang ni, untuk kanak-kanak pun
di negara luar dia orang dah start bagi dah. Kalau kita bagikan kontinuasi adalah 18 tahun ke atas tanya juga soalan ni, individu bawah 18 tahun. Ada juga soalan ditanya. Sekarang bagaimana ni dia mula individu bawah 18 tahun? Dia mula turunkan di negara luar, kajian tu dia mula ada sukarelawan. Sekarang ni dia turunkan kepada ada orang yang 16 tahun ke atas. Kita bagi kepada orang yang 16 tahun ke atas. Jadi sebab dia proses ni akan mengambil masa. Kan? Cumanya saya nak sebut bahawa dalam saya ada satu video lah, saya buat video ringkas berkenaan dengan imuniti berkelompok. Antara tujuan imuniti berkelompok ini, kita nak orang yang dia sihat, dia lebih pada umur 18, dia tidak mana dia perempuan tak mengandung, tak menyusukan anak semua sekali. Untuk dia ni ambil vaksin sebagai apa? Sebagai satu bentuk perlindungan kepada golongan rentan yang tak boleh ambil vaksin ni. Jadi antara tujuan imuniti berkelompok ini adalah untuk melindungi orang yang tak boleh ambil vaksin supaya dia juga selamat daripada terkena penyakit COVID-19. Jadi itu antara perkara yang dia akan ubahlah berdasarkan kepada kajian-kajian yang terbaru. Jelas ke Dr. Ainul? Lagi satu contraindication. Jelas. Sekarang ni pun memang ada rakan-rakan yang yang mengandung pun kiranya berijtihad, maksudnya bila dah ambil kira risiko dan ada yang mengambil lah yang seperti yang waktu yang dicadangkan antara 14 hingga 33 minggu untuk orang yang mengandung kan. Jadi ramai jugalah rakan-rakan saya yang ambil lah. Okey. Yelah sebab yang risiko tu dia berdasarkan kepada tu. Kepada dia kita akan assess lah maknanya atas risiko seseorang. Yang severe allergy juga pun masih contraindication juga doktor severe allergy. Betul. Cuma yang Sinovac nanti dia mungkin akan ada perubahan sedikit lah Sinovac ni saya rasa. Sebab untuk Sinovac ni bila kita tengok kajiannya adalah memang kalau vaksin yang inactivated vaksin ni dia punya kesan alergi tu adalah lagi rendah lah banding dengan vaksin yang ambil macam sebab dia isu Pfizer ni dia ambil direct kan. Dia ambil protein S daripada virus tu, dia ambil direct dan dia biarkan. Jadi memang alergi tu memang dia tinggi sedikit lah berbanding dengan Sinovac yang mungkin ni. Tapi dia mungkin akan ada perubahan yang kita akan buat daripada semasa ke semasa. Okey doktor, saya masih juga menerima soalan-soalan daripada audience. Boleh terus type di bahagian komen untuk soalan-soalan untuk Dr. Tengku Fargudin. Okey, soalan daripada saya sendiri ni soalan terakhir lah. Okey. Selepas kita menerima suntikan vaksin COVID-19, adakah kita boleh kembali ke normal lama doktor? Tak perlu pakai buka, tak perlu penjarakan sosial, tak perlu basuh tangan. Soalan tu saya jawab sedikit tadi kan. Tadi dah sebut bagi penekanan doktor. Sebab itu semua adalah impian semua orang. Yalah, tapi saya nak jelaskan lagi dalam tempoh yang kalau kita punya walaupun CDC Atlanta dia dah buat macam kelonggaran. Saya rasa kelonggaran yang besar lah untuk orang yang disuntik vaksin ni untuk normal. Dan hari ni orang bercakap tentang pasport vaksin yang saya ceritakan tadi. Dia pasport ni dia orang bukan bincang pasport luar negara saja Dr. Zainul. Dia orang bincang pasport dalam negara. Maknanya kalau orang tu dah ada vaksin, dia boleh rentas negeri, dia boleh pergi ke mana-mana bebas semua sekali. Itu perbincangan dari sudut negara luar lah. Kan? Cumanya kita di Malaysia, kita katakan bahawa walaupun dah terima vaksin, kita kena dia punya norma asal tu ataupun norma baru tu masih kena amalkan. Pelitup muka, penjagaan fizikal masih kena jaga. Ada beberapa sebab lah. Yang pertama adalah masa yang diperlukan untuk tubuh bagi membentuk antibody. Kalau CDC Atlanta guideline dia sebut 2 minggu. Maknanya kalau dalam tempoh lebih pada 2 minggu, seseorang itu telah menerima vaksin, jadi dia boleh bebas. Maknanya tak boleh buang, mana nak buang pelitup muka, nak bercakap dekat-dekat pun dia dah bebas. Dia lebih pada tempoh 2 minggu. Kan? Tapi kita kira mungkin nanti Kementerian Kesihatan Malaysia dia akan mengeluarkan guideline yang terbaru lah. Sebab sekarang ni kita nak bercakap tentang norma asal, nak kembali kepada norma yang asal pun baru 200,000 yang disuntik. Di Amerika Syarikat tu dia bercakap nak kembali kepada norma asal ni sebab dia dah jutaan orang yang disuntik. Lebih kurang dalam 40 ke 50 orang per 100 orang. Mana lebih 40%, lebih daripada 50% penduduk dia tu dah disuntik. Mana jutaan orang dah disuntik.
baru bercakap tentang nak kembali pada normal baru, normal asal ni. Tapi kita kena ingat bahawa tanpa vaksin baru 250,000 kan. 250,000. Dos pertama. Dos pertama, ya betul. Kita kena ingat bahawa tanpa vaksin dia akan mengambil masa yang lama untuk kita kembali kepada asal. Dengan vaksin, insya-Allah kita akan mengambil masa yang singkat. Dan kalau kita pakai pelitup muka, penjagaan fizikal, mekanisme dia adalah kita nak jaga daripada virus tu hinggap pada kita. Pakai pelitup muka, penjagaan fizikal supaya virus tu tak hinggap pada kita. Dan kalau kita ambil vaksin, mekanisme dia adalah kita membentuk antibodi tubuh. Maknanya walaupun virus tu hinggap ke tak hinggap, tapi dia antibodi tu dah ada. Maknanya dia dah lindungi daripada dalam, pelitup muka lindungi daripada luar. Jadi gabungan dua mekanisme ini, kita akan lagi cepat untuk putuskan jangkitan. Itu antara benda yang masyarakat kena ingat dan kena faham. Kita dah siap bersenjata. Dah kenal musuhnya. Betul. Okey. Saya rasa dah tak dah dekat sejam dah kita bersiaran. Kita dapat soalan tadi daripada Puan Nasibah dan Imtiaz. Terima kasih banyak atas soalan. Rasanya dah tak ada soalan lain. Okay, Alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsira diucapkan kepada Dr. Fakhrudin. Memang jelas lah semua orang kat sini bagi mantap, jelas. Semua Alhamdulillah. Jelas dengan penerangan doktor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Jadi terima kasih banyak atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaat ini. Jadi kita harapkan program imunisasi kebangsaan yang sedang berjalan ini dapatlah melindungi kita petugas barisan hadapan, mengurangkan risiko komplikasi dan kematian kumpulan berisiko tinggi. Seterusnya dapat membentuk imuniti kelompok dan mengawal penularan wabak virus COVID-19 dalam masyarakat. Ya. Dan fasa kedua nanti adalah kita akan sasarkan warga emas berusia 65 tahun ke atas dan golongan berisiko tinggi seperti obesiti, diabetes dan darah tinggi. Seterusnya fasa yang ketiga melibatkan warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Betul tak doktor? Tiga fasa. Okey. Jadi saya menyeru kepada semua, mari kita daftarkan diri kita, ibu bapa kita supaya semua dapat perlindungan daripada jangkitan virus COVID-19. Okey. Setakat ni yang paling terkini pendaftaran vaksin COVID-19 ni amat mudah. Dia ada 3 cara boleh mendaftar. Yang pertama melalui aplikasi MySejahtera apps dia di telefon bimbit. Okay, ataupun kalau tak ada apps, kita boleh pergi ke laman sesawang vaksincovid.government.my. Okay, dan kalau cara yang ketiga, tak ada internet ke apa, kita boleh hubungi National COVID-19 Registration Vaccination Line. Talian dia 1-800-88-828. Okay, jadi pertama MySejahtera, vaksincovid.government.my. Yang ketiga talian 1-800-88-828. Okay, boleh guna pelbagai cara lah untuk buat pendaftaran. Okay, saya rasa tak ada apa dah. Dr. Din mungkin ada kata-kata terakhir, pesanan kepada audiens sebelum kita mengakhiri majlis. Kata-kata terakhir saya ialah kita kena ingat yang pertama, ini adalah satu bentuk usaha kita kan, tapi tawakal maknanya kesembuhan itu ketentuan Allah SWT, tapi kok mana pun kita kena berusaha. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat kena ingat bahawa ini adalah satu tanggungjawab kita bersama, sebab kita tak boleh putuskan tentang jangkitan ni kita berseorangan. Kali ni orang kata, biarlah frontliner saya macam dipinggirkan. Tak. Kalau frontliner saja dia tak boleh putuskan jangkitan. Kita semua kena bersatu hati, kena sanggup untuk terima vaksin. Sebab inilah satu bentuk kesungguhan kita untuk kita putuskan jangkitan dan insya-Allah kita kembali normal. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali, kita kena yakin bahawa kami di pihak doktor, polisi, pembuat polisi, kesihatan awam semua sekali, bila kita buat satu pertimbangan, kita akan menilai baik dan buruk. Dan kita tidak akan buat suatu keputusan yang akan merugikan, yang akan mendatangkan mudarat kepada masyarakat kita. Itu keyakinan yang semua kita kena adalah. Jadi saya rasa sekadar itu sajalah sedikit kesimpulan yang saya nak buat. Semoga bermanfaatlah kepada mana-mana yang mendengar. InsyaAllah, Alhamdulillah, setinggi-tinggi terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Dr. Fakhrudin atas pengursian malam ini. Semoga Allah SWT mengurniakan ganjaran yang tinggi di atas ilmu yang disuguhkan oleh beliau. Saya saja ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudari Aiman dan saudara Halimah
ialah AJK teknikal kita ya pada hari ini, belakang tabir, menguruskan aspek teknikal dengan begitu cemerlang sekali. Terima kasih. Terima kasih juga kepada audiens yang setia bersama kami dari awal hingga ke akhir program, dan terima kasih kepada yang bertanya soalan. Sekali lagi saya ingatkan untuk like, share dan follow Facebook Gerakan Wanita Sejahtera, dan kongsikan video kita pada hari ini supaya ramai lagi yang boleh mendapat manfaat. Okay? Saya ingin memohon jutaan kemaafan kalau ada sebarang kekurangan sepanjang program ini, dan sebelum saya akhiri program kita hari ini, marilah kita sama-sama merenungi sabda Rasulullah SAW daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit, diciptakan juga penawar, maka berubatlah kamu. Ini daripada hadis riwayat Ahmad. Justru bersama-sama kita terus bermunajat dan memperbanyakkan istighfar, menuruti nasihat daripada para pakar serta arahan daripada pemerintah, dan bersabar dalam menghadapi musibah kita kali ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Terima kasih. Terima kasih Dr. Din. Sama-sama. رفيقة النبي في الحياة، حب النبي لها يفوق المعجزات. يا عائشة بنت أبي بكر زوجة رسول الله، يا عائشة حبك الله حب من يحبه، فصرت أحب الناس للقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله، يا سيدة Aisyah sungguh manis sirah cintamu, bukan persis novel yang kadang cerita semu. Kau istri mulia, ya Aisyah ummana,